أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melakukan amal ibadat, meneruskan ibadat kita dan juga semaya solat berjamaah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberi kesempatan untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Itu semua adalah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang kita kebawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita akan menempuh bulan yang penuh keberkatan tidak lama lagi, seminggu lagi kan. Jadi sempena dengan kita nak menyambut bulan Ramadan, sebelum kita meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, hamba nak baca satu hadis berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan dan juga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amal dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Hadis an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'a. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Ila akhiril hadis. Hadis panjang. Hadis daripada Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami di satu hari akhir bulan Sya'ban. Maksudnya akhir bulan Sya'ban nak masuk bulan Ramadan lah. Maka Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dipayungi oleh satu bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkatan. Yang mana bulan ini terdapat padanya satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bulan tersebut berpuasa di siang harinya adalah fardu dan melakukan amal ibadat ataupun qiyam pada malamnya adalah sunat. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kebaikan di bulan tersebut, di bulan Ramadan, dia buat amalan sunat di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah SWT memberi pahala amalan fardu kepadanya.
Dari sudut ganjaran pahala. Dan sesiapa yang melakukan amalan fardu di bulan tersebut adalah dia telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Maksudnya menyamai 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Dari sudut ganjaran pahala. Sesiapa yang melakukan amalan sunat di bulan Ramadan diberi ganjaran amalan fardu. Dan sesiapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan, Allah SWT memberi ganjaran 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Dan juga bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Sabarnya kitanya. Sehari tu mah tak makan tak minum. Orang isap rokok tu boleh berhenti isap rokok. Tapi gak dia buka puasa ni kepoh habis. Habis pakai puting. Gelar tu. Jadi sabarnya kita ni melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Bulan kesabaran. Dan wasabru sawabuhul jannah. Nabi kata pahala orang yang bersabar itu adalah syurga. Allahu Akbar. Jadi kita sabar, kita meninggalkan segala makan minum, segala yang membatalkan puasa semata-mata kerana Allah mematuhi perintah Allah, maka syurga balasannya. Dan bulan tersebut, bulan Ramadan tersebut adalah bulan simpati. Bulan simpati. Maksudnya kita rasa lapar, orang lain hok tak ada makanan itu lebih lagi rasa lapar. Jadi maksudnya kita ada rasa simpati kepada orang-orang miskin. Dan bulan tersebut ditambahkan rezeki orang mukmin padanya. Orang mukmin maksudnya murah rezeki pada bulan Ramadan. Man fattara fihi sha'iman. Nabi kata, sesiapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, kana maghfiratan li zunubihi, adalah keampunan segala dosanya. Dia mendapat keampunan daripada Allah. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan Allah Ta'ala membebaskan dirinya daripada azab api neraka. Kelebihan kita memberi makan kepada orang untuk berbuka puasa. Dan juga maksudnya keampunan dan juga bebas daripada azab api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan adalah baginya seumpama orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Maksudnya, seramai mana kita memberi makan kepada orang berpuasa, kita mendapat pahala orang puasa tersebut. Kita dapat pahala orang tersebut. Pahala puasa orang tersebut, tapi pahala puasa orang itu tak kurang pun. Jadi, ini dari sudut pahala memberi makan kepada orang berbuka puasa. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya Nabi, wahai Rasulullah, alaysa kulluna la yajidu ma yafturu as-sha'im. Jadi para sahabat ni tanya Nabi, bukankah kami ni wahai Rasulullah tidak ada sedikit pun makanan untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa? Jadi para sahabat ni miskin. Jadi bagaimana nak beri makan pada orang berbuka puasa sedangkan kami tak ada juga makanan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu azza wa jalla hadha as-sawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Allah Subhanahu wa taala memberi pahala tersebut bagi orang yang memberi makan kepada orang berbuka puasa walaupun sebiji tamar. Walaupun sebiji tamar ataupun seteguk air ataupun seteguk susu. Jadi orang tak ada kau satu, maksudnya dia boleh sebutir tamar je. Ataupun seteguk air je. Ataupun seteguk susu je. Dia mendapat pahala sebagaimana orang berpuasa juga. Dan mendapat keampunan daripada Allah dan bebas daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Jadi maksudnya tidak semestinya kita beri makan orang puasa ni, orang buka puasa ni panggil mari di rumah tak. Jadi kalau kita kata kalau masjid ni buka tabung untuk berbuka puasa, kita beri sekadar kemampuan kita. Ataupun kita masuk lebih beri ke jiran tetangga sebelah rumah, ialah juga. Wa hadza syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan ini, iaitu bulan Ramadan ni, awalnya rahmat. Rahmat ni adalah kasih sayang Allah. Kalau kita bagi 10 pertama tu rahmat. 10 pertama awal Ramadan, 10 pertama tu rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Dalam hadis yang lain, sesiapa yang Allah Ta'ala pandai rahmat kepada dia, pandai kasih sayang kepada seseorang hamba, dia tidak akan diazab oleh Allah buat selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala pandai kita dengan pandangan rahmat, kita tidak akan diazab oleh Allah buat selamanya. Jadi 10 yang pertama adalah rahmat kasih sayang Allah. Wa awsatu maghfirah, dan di pertengahannya 10 yang kedua, 10 hari yang kedua, keampunan. Keampunan daripada Allah. Wa akhiru itqum minan nar, dan 10 terakhir adalah bebas daripada azab api neraka. Jadi itu dari sudut kelebihan bulan Ramadan. Walik orang kita, masyarakat kita. 10 pertama meriah lagi masjid. 10 pertama. 10 kedua tu kahar-kahar dah. Kalau 10 terakhir tu banyak alah ke pasar malam dah. Cari baju anak-anak, baju gaya. Jadi dari sudut amal ibadat tu kena istiqamah, kena istiqamah insya-Allah. Jadi rahmat, keampunan dan bebas daripada azab api neraka. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebut tersebut, apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, kita akan dapati, kita akan mendapatnya insya-Allah. Insya-Allah. Kemudian sambungnya hadis lagi. Faman khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu ta'ala lahu wa a'taqahu minan nar. Sesiapa yang meringankan bebanan hamba sahayanya pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan bebas daripada azab api neraka. Tapi sekarang ni hamba tak ada dah. Kalaulah seseorang tu kita kata rumah dia ada pembantu rumah ke, ataupun dia ni toke bawah dia tu ada koli pekerja, bulan Ramadan ni maksudnya dia dari sudut pekerjaan tu tak beratlah mana. Jadi apabila dia buat lagu tu kepada pekerja dia, meringankan bebanan kerja pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan bebas daripada azab api neraka. Kemudian Nabi memberi saranan, nasihat kepada kita
istaksiru fihi min arba'i khisal. Hendaklah kamu memperbanyakkan di bulan tersebut, di bulan Ramadan itu 4 perkara. Yang mana 4 perkara ni terbahagi kepada 2 bahagian. 2 yang pertama, khoslataini tardawna bihima rabbukum azza wa jalla, wa khoslataini la ghinal lakum anhuma. 2 bahagian pertama, dua yang pertama ni, kalau kamu buat, kalau kamu lakukan 2 perkara ni, kamu akan mendapat keredaan Allah. Apa dia? Gapo dia 2 yang pertama tu? Iaitu hendaklah kita memperbanyakkan syahadah ataupun mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya ucapan la ilaha illallah ni dia panggil tahlil. Tahlil. Kalimah dalam bahasa Arab, kalau kalimah untuk menggambarkan sesuatu amalan tadi, la ilaha illallah dia panggil tahlil. Di tahlil hamba. Jadi tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan juga yang keduanya, apabila kita buat, kita memperbanyakkan amalan ini di bulan Ramadan, iaitu memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itu paling reka. Astaghfirullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam tajuk yang kedua ni, dalam satu hadis, Nabi SAW beristighfar dalam sehari semalam 70 kali. Ataupun 100 kali dalam riwayat yang lain. Nabi istighfar. Jadi itu setara Nabi yang maksum daripada dosa. Yang terpelihara daripada dosa. Nabi istighfar 70 kali. Ataupun 100 kali. Kalau kita, lebih lagi lah. Ataupun buat supaya Nabi tak potong. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan ucap la ilaha illallah dan juga memperbanyakkan istighfar, mengucap keampunan kepada Allah. Jadi 2 perkara tadi apabila kita buat, kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Kemudian 2 perkara yang kedua, bahagian kedua, iaitu kita perlu buat. Perlu buat. Gapo dia? Nabi kata, fatas'alunallaha ta'ala al-jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Iaitu hendaklah kamu memohon syurga daripada Allah. Kita meminta syurga daripada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau kita tak pandai nak ucap dalam bahasa Arab, ya Allah, aku memohon keredaanmu dan syurga daripada-Mu, ya Allah. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan doa memohon syurga daripada Allah, wa ta'uzuna bihi minan nar, dan kita pohon juga supaya diri kita ni dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi orang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku memohon keredaanmu dan syurga daripada-Mu, dan aku memohon kemurkaan daripada aku memohon wa na'udzubika min sakhatika, dan aku minta berlindung daripada kemurkaan-Mu dan juga azab api neraka. Jadi 4 perkara lah maknanya Pak Nabi suruh kita buat dalam bulan Ramadan ni, jangan kita tinggalnya. Iaitu yang pertama, memperbanyakkan ucap la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Yang ketiganya, memohon syurga daripada Allah. Yang keempatnya, minta berlindung daripada azab api neraka. Kemudian Nabi sambung lagi hadis, wa man saqa sha'iman
saqallahu ta'ala min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Sesiapa yang memberi minum kepada orang untuk berbuka puasa, nescaya Allah Ta'ala akan memberi minum air daripada kolamku. Nabi kata. Jadi kalau kita minum kepada orang untuk berbuka puasa, Nabi kata Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya air daripada kolamku. Yang mana apabila dia minum seteguk je, la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Apabila dia minum satu teguk sahaja, dia tidak akan dahaga sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu antara hadis berkaitan dengan amalan dan juga kelebihan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita sehingga kita dapat mengecapi dan melakukan amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Kita masuk tajuk ataupun pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Jadi malam ni babut taubah, bab taubat. Qala al-ulama at-taubah wajibatun min kulli zambin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah wasani an yandama 'ala fi'liha wassalisu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Hadhihi salasatu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi wa in kanat hadda qazfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu wa in kanat ghibatan istahallahu minha wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub fa in taba min ba'daha sahhat taubatu inda ahlil haqqi min zalika zambi wa baqi alaihi al-baqi. Waqad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Maksudnya, berkata ulama Islam kita, sepakat para ulama bahawa taubat itu wajib dari tiap-tiap dosa. Kita wajib bertaubat pada perbuatan dosa kita, wajib bertaubat. Maka dia kata, kalau maksiat ataupun dosa itu hanya antara dia dengan Allah, tiada berhubung dengan hak manusia, ada 3 syarat taubat. Kalau dosa dia dengan Allah sahaja, tak berhubung dengan manusia, ada 3 syarat. Pertama, hendaklah dia menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Perbuatan dosa dia buat tu kena berhenti. Kena berhenti. Yang kedua, harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya. Menyesal. Kena menyesal. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Kena ada niat. Tak say dah. Ada seseorang tu, aku tak say dah belaka. Maksud tak say belaka tu, tapi dari sudut kewajipan kena buat. Dari sudut kita katalah, hak dia buat maksiat dulu tu kena berhenti. Kena berhenti maksiat tu. Berhenti azam tak say buat maksiat tersebut dan menyesal di atas perbuatan maksiat hak dia buat tu. Dari sudut tinggal agapo tu, lepas tu dari sudut kewajipan yang Allah Ta'ala perintah kena buat.
Contohnya kewajipan solat. Ada tu, seorang tu aku tinggal belakang dah. Aku tinggal dah maksiat aku dulu-dulu zaman muda-muda dulu. Lepas tu dia tanya, semaya? Oh, tak semaya lagi. Tak semaya. Maksud semaya kena buat lah. Tu dari sudut kefahaman lah. Kefahaman seseorang tu. Tinggal belakang. Maya pun tinggal. Nah, itu dari sudut kefahaman tak faham lagi maksudnya. Hak Allah Ta'ala lagi jangan buat. Hak Allah Ta'ala suruh kena buat. Lagu tu. Jadi, kalaulah ada kaitan dosa dengan Allah Ta'ala, 3 syarat tadilah. Pertama, kena tinggal. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dia. Yang ketiganya, berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. 3 syarat tadi. Dosa dengan Allah Ta'ala. Dan apabila dosa itu ada hubungan dengan hak manusia, maka taubatnya ditambah syarat keempat. Ini dengan manusia ni payahnya. Syarat keempat lagu mana? Menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak. Dengan orang yang berhak. Dengan meminta maaf atau halalnya atau mengembalikan apa yang harus dikembalikannya. Dari sudut kehormatan, contohnya mengupak gapo, minta maaf. Dari sudut pinjam barang, kena atas balik. Dari sudut pinjam pitih, kena bayar hutang. Kalau kita duduk dalam masyarakat kampung, contohnya bak minjam-minjam ni kan. Bak minjam-minjam ni, dia pinjam contohnya, pinjam parai lah. Atau pinjam, cok, cakul. Dia buat balik umur dia, detok, lama, tak atas. Siapa ngaku hak dia? Tuai dia pergi minta. Mananya? Tak ingat dah hak dia pinjam dulu. Siapa tahak lah betul. Ini, ada hak tu. Dosa dia tu. Berdosa dia tu dengan orang tadi. Jadi, apabila ada hubungan manusia, apabila kehormatan, apabila ada kaitan dengan kehormatan, contohnya tuduh seorang tadi dengan perkara tak molek ataupun mengupak, kena minta maaf. Atau ada kaitan dengan harta, kena kembalikan hartanya. Dari sudut duit, pinjam duit, kena bayar hutang. Contoh, orang tanya, kalaulah dia ni naik nama nak pergi haji, tapi ada hutang dengan orang, lagu mana? Wajib selesai hutang dulu. Wajib selesai hutang dulu. Dengan individu. Kalaulah ada dia ni buat pinjaman rumah ataupun kereta, tak ada masalah. Tak ada masalah, ulama kata. Sebab apa? Sebab dia panggil hutang yang mampu dibayar. Sebab muka bulan-bulan duk bayar sama ke? Itu tak ada masalah. Hak masalahnya hutang dengan individu. Kena selesai. Kalau hutang dengan B, hutang dengan kerajaan hak dia potong-potong sama tu tak ada masalah. Jadi hak dalam bab hutang ni, hutang dengan individu wajib disempurnakan, bayar. Jadi kena selesai masalah kalau ada kaitan dengan sesama manusia. Firman Allah Ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maksudnya, bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu untung bahagia. Allah Ta'ala rakyat diri dah. Apabila kamu sempat bertaubat sebelum mati, maka untung bahagia kamu. Wa qala ta'ala, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maksudnya, mintalah ampun kepada Tuhanmu dengan membaca istighfar. Dengan menyebut ataupun membaca istighfar
dan kembali bertaubatlah kepada Allah. Selalu beristighfar. Kelebihan istighfar ni. Sebelum kita masuk lagi, seterus lagi. Ada cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dia terasa lah dalam hati nak pergi hijrah ataupun pergi jalan ke sesebuah kampung. Telitah dalam hati dia. Tak tahu buat apa. Nak pergi jalan ke kampung tu. Maka dia pergi jalan ke kampung, sebuah kampung tu. Masuk dalam masjid kampung, lepas sembahyang isyak kampung, dia nak tidur di masjid tu. Maka ahli jemaah di situ tidak membenarkan dia tidur di masjid tadi. AJK masjid kau kampung lah. Apabila gitu nak tidur mana aku? Kebetulan seorang ahli jemaah tersebut jemput dia pergi tidur rumah kawan lah. Dia mau musafir tu. Jadi apabila sampai rumah kawan tu, Imam Abu Hanifah ni perhati tuan rumah ni istighfar sama. Astaghfirullah, astagfirullah. Istighfar sama. Maka Imam Abu Hanifah pun tanyalah dia je. Aku nak tanya mu istighfar sama-sama ni ada gapo kamu dapat kelebihan dari sudut kelebihan gapo? Imam Abu Hanifah tanya. Dia kata, aku amalan istighfar sama ni Allah Ta'ala perkenalkan segala hajat aku, Allah Ta'ala perkenal belaka, makbul belaka. Kecuali sekarang Allah Ta'ala tak perkenal laginya, gapo dia? Imam Abu Hanifah tanya. Aku nak jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Mungkin sampai dulu tak ada WhatsApp, tak ada telefon ke apa. Dari sudut nama tu terkenal tapi body tak kenal lagi. Body tu Imam Abu Hanifah rupa lagu mana tak tahu. Cuma dari sudut nama tu terkenal lah. Zaman dia tu. Sekarang lagi Allah Ta'ala tak makbul lagi. Dia kata, aku nak jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Padahal depan dia tu. Jadi barulah Imam Abu Hanifah kata, akulah Imam Abu Hanifah. Itu dari sudut kelebihan istighfar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rakyat sendiri istighfar ni, kelebihan istighfar. Wa fatastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Tak ingat siapa hafiz ni. Maksud dia, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Apabila kamu memperbanyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Allah Ta'ala akan memberi harta kepada kamu. Allah Ta'ala akan memberi anak pinak kepada kamu. Dengan ayat tadi, ada seseorang itu dia jumpa dengan Imam Abu Hanifah bahawa dia berkahwin lama tak boleh anak. Maka Imam Abu Hanifah kata, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Maka kahwin tu pun balik orang amalan istighfar sama. Mari jumpa pula, alhamdulillah. Apa? Boleh dah. Boleh dah. Jadi itu amalan istighfar. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha ni taubat sungguh-sungguh. Bukan taubat, orang panggil taubat sambar belacan. Istilah orang luar lah. Taubat sambar belacan. Kalau kita kata di Kelantan kita kak, taubat sambar poyok. Mana? Boleh-boleh pedah pun enak lagi janganlah gitu. Maksudnya taubat sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Soal lagi hadis, kita baca satu hadis. Isa maksud dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar ataupun meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari itu lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Hadis yang kedua ada kaitan dengan hadis yang pertama. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Maksudnya Al-Ghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan istighfarlah, memohonlah ampun kepadanya. Maka sesungguhnya saya bertaubat ataupun mengucap istighfar setiap hari itu 100 kali. 100 kali Nabi ucap istighfar. Demikianlah tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam yang beriman, yang percaya kepada ajaran dan tuntutannya, sebab istighfar itu bagi manusia merupakan suatu alat yang terbaik untuk taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Sebab di situ ada pengertian pengakuan sebagai hamba yang lemah. Di samping pengakuan terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang mutlak, tidak terbatas. Jadi mudah-mudahan apabila kita mengaji, kita belajar hadis berkaitan malam ini berkaitan dengan taubat, mudah-mudahan kita dapat amal insya-Allah dalam kehidupan kita sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil